Didik TV KPM. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera diucapkan kepada seluruh penonton Didik TV KPM. Anda bersama dengan saya, Aiman Sufian Azman, hos anda dalam Sukses SPM 2021. Apa khabar penonton-penonton sekalian? Harapnya semua baik-baik. Duk kekal dekat rumah, kekalkan penjarakan fizikal, pakai pelitup muka dan sentiasa memakai cecair pembasmi kuman. Alright. Hari ini kita nak belajar subjek pendidikan Islam dalam bidang fiqh iaitu haji dan umrah. Kalau kita sebut haji dan umrah ini sangat sinonim dengan satu pemergian ataupun satu perjalanan yang cukup hebat dalam kita mengerjakan ibadah haji dan umrah. Bagi mengupas topik kita pada hari ini, kita nak bawakan kepada anda seorang guru yang cukup hebat. Nak tahu tak siapa gurunya? Kalau nak tahu, jom kita saksikan profil guru kita. Alright, kita bersama dengan Ustaz Amri dari Sekolah Menengah Kebangsaan Rincing, Selangor. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. Alhamdulillah Ustaz. Alhamdulillah. Jadi topik kita pada hari memang cukup menarik Ustaz. Ya, betul. Dan mungkin sebelum kita mulakan kelas kita pada hari ini Ustaz, apa kata kita buat SOP terlebih dahulu? Okey, silakan. Okey, silakan Ustaz. Kita kenakan cecair pembasmi kuman terlebih dahulu. Okey, Ustaz boleh tekan sikit? Okey. Dan saya pula. Baik, mungkin kita nak tanya sikitlah ke Ustaz. Okey. Dalam subjek kita pendidikan Islam pada hari ini Ustaz, apa topik perbincangan menarik yang akan kita kongsikan bersama dengan pelajar-pelajar kita di rumah dan juga di studio? Silakan Ustaz. Okey, topik-topik yang kita akan pelajari pada hari ini ialah berkaitan dengan haji dan umrah. Kebetulan kita masih lagi berada dalam bulan-bulan haji ini. Hari ini mungkin hari tasyrik lagi, insya-Allah. Dan antara yang perlu kita pelajari, kita perhati ialah definisi dia, perkara wajib haji, syarat wajib haji dan juga amalan-amalan sunat dan perkara-perkara yang berkaitan dengan haji dan umrah. Orang kata subjek ni ataupun topik ni Ustaz, topik yang berat. Betul, apa pandangan Ustaz? Berat bagi yang tak nak belajar. Bagi yang tak nak belajar. Kalau yang nak belajar, insya-Allah dia akan jadi ringan. Apa pun yang berat, kalau kita usahakan, insya-Allah dia akan jadi ringan. Okey Ustaz. Jadi pokok pangkalnya kita kena belajar dan kita kena hafal apa yang telah ada dalam topik kita pada hari ini. Sebab ibadah haji ini adalah rukun Islam yang kelima, betul Ustaz? Ya, betul. Bagi mereka yang mampu, maka pergilah haji. Tapi Ustaz, kita diuji dengan COVID-19 ni, maka kita doa agar kita dapat kembali ke sana. Betul Ustaz ya? Ya, betul. Baik Ustaz. Itu pandangan Ustaz tentang topik kita pada hari ini. Dan kita nak tahu juga apa kata murid-murid kita tentang topik pembelajaran kita pada hari ini. Jom kita saksikan. Didik TV KPM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Irfanul Iqbal bin Mokhtar. Saya berumur 17 tahun dan saya bersekolah di SMK Bandar Rincing. Jadi saya berminat dengan pendidikan Islam, khususnya topik haji dan umrah ini kerana satu hari nanti kesemua umat Islam dan termasuk diri saya akan menunaikan ibadah haji dan umrah. Dengan mempelajarinya, saya dapat mengamalkan ilmu ini satu hari nanti ketika saya menunaikan haji dan umrah ini bersendirian ataupun bersama dengan family saya. Jadi saya berharap semua calon SPM pada tahun ini dapat menempuh ujian dan menjawab soalan-soalan SPM dengan tenang, lancar dan mudahnya. InsyaAllah. Itu sahaja daripada saya. Sekian. Terima kasih. Nama saya Sofiani Syazah binti Syahidin, pelajar SMK Bandar Rincing. Saya berminat dengan bab ibadah haji ini kerana saya dapat menambah ilmu pengetahuan saya dan saya berdoa agar suatu hari nanti saya dapat menunaikan haji dan umrah bersama keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Alimasara binti Rahaizat dari Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Rincing. Saya amat meminati bidang agama ini, lebih-lebih lagi pada tajuk haji dan umrah. Seperti semua sedia maklum bahawa bulan ini ialah bulan haji, jadi saya mengambil kesempatan ini untuk belajar serba sedikit mengenai haji dan umrah.
Saya berharap agar ilmu ini dapat dikongsi dan memudahkan semua pada masa hadapan. Didik TV KPM. Bulan haji telah tiba lagi, menunaikan ibadah panggilan Baitullah, tanah suci Mekah. Okey, itu orang kata kalau musim-musim haji Ustaz Ya, betul. biasa kita dengar lagu tu orang kata bagi orang kata apa kemeriahan sebelum kita melaksanakan ibadah haji. Baik Ustaz. Ya, betul. Okey. Bila kita sebut tentang haji ni Ustaz, nak tanya Ustaz dah pernah pergi haji Ustaz ya? Ya, dah pernah pergi haji. Tahun bila tu Ustaz? Tahun 2011 kan? Allah, seronoknya Ustaz. Allah. Bila lah pula kita pergi giliran ni kan? Pernah pergi haji bersama dengan mak dengan ayah sekali. Allahu Akbar. Nanti Ustaz doakan kita semua dapat pergi menunaikan haji. Boleh Ustaz? InsyaAllah, man. Okey, baik. Jadi sekarang ni kita nak jemput murid-murid kita untuk bersama dengan kita pada hari ini. Dipersilakan murid-murid kita. Assalamualaikum semua. Sihat ya? Keras je semua. Okey, sihat ya? Alhamdulillah. Ni ada yang pakai tanjak ke apa ni? Ke pakai kopiah ni? Alright, sebelum kita nak mulakan kelas kita pada hari ini Ustaz, apa kata kita nak berkenalan terlebih dahulu dengan murid-murid kita dari Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Rincing, Selangor. Pertama sekali, kita nak berkenalan dengan Nur Nisrina. Ada tak Nur Nisrina? Boleh kenalkan diri anda dan apakah cita-cita anda? Silakan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nur Nisrina Hidayah binti Abdul Razak dari Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Rincing. Cita-cita awak nak jadi apa tu? Nisrina. Cita-cita banyak. Kalau macam tu fikir dulu Fikir dulu nanti bagi tahu. Alright, seterusnya kita nak bersama dengan Alia. Ada Alia? Boleh kenalkan diri anda dan apa cita-cita anda Alia. Silakan. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Nurul Alia Maisara binti Rohaizat dari SMK Bandar Rincing. Saya bercita-cita untuk menjadi arkitek. Arkitek. Oh, dah lama sikit fikir arkitek. Okey, baik. Seterusnya kita bersama dengan Nurin. Boleh kenalkan diri anda Nurin? Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Nuri Idina binti Zaizuri. Saya dari SMK Bandar Rincing. Cita-cita saya ingin menjadi polis. Oh, jadi polis. Okey, baik. Seterusnya kita bersama dengan Irfanur Iqbal. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Irfanur Iqbal bin Mokhtar. Saya bersekolah di SMK Bandar Rincing. Cita-cita saya lebih pada bidang perniagaan lah. Mungkin saya nak bercita-cita nak buat bisnes saya sendiri. Bisnes baju. Okey, kalau cara cakapnya ni Ustaz ya, betul. Memang nampak boleh confident lah, boleh close sale lah. Okey, baik, dan yang terakhir kita dan seterusnya kita ada Adib Fuad. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adib Fuad Safarullah bin Abdul Rahman. Cita-cita saya nak jadi ahli geologi. Ahli geologi. Okey, baik. Dan seorang lagi kita bersama dengan Syamsul Aris. Silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syamsul Aris bin Syaiful Azizi. Bersekolah di SMK Bandar Rincing. Jadi cita-cita saya adalah untuk menjadi seorang geologi. Oh, geologi. Ada dua geologi kat sini. Okey, baik Ustaz. Topik perbincangan kita memang cukup menarik. Salah satu daripada rukun Islam kita iaitu menunaikan ibadah haji bagi yang mampu. Baik, hari ini kita nak bedah berkaitan dengan topik kita pada hari ini. Kita bersama dengan Ustaz Amri. Boleh Ustaz Okey, boleh. Ustaz boleh. bawa kita semua Ustaz dengan penonton-penonton di rumah untuk menelusuri apakah yang boleh kita belajar daripada haji dan umrah. Murid-murid dah bersedia belum? Dah bersedia tunjuk go sikit murid-murid? Okey, murid-murid kita dah bersedia. Jadi apa tunggu lagi Ustaz? Jom kita mulakan kelas kita pada hari ini. Silakan Ustaz. Okey, terima kasih Man. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersama hari ini bersama dengan topik yang sangat-sangat penting dalam SPM kita iaitu ibadah haji dan umrah
topik 3 kata 4, topik yang pertama. Jadi kita akan membawa anak-anak yang berada di sini dan juga anak-anak yang berada di luar sana untuk menyelusi dan kita akan menghayati apa yang dikatakan ibadah haji itu. Pertama sekali kita lihat pengertian dulu. Haji, erti haji itu apa? Erti umrah itu apa? Sebab dalam topik SPM perlu kita menyatakan maksud haji dan juga maksud umrah. Soalan favorite. Soalan favorite. Ya. Sebelum itu kita lihat dulu di SKP. Yang pertama menyatakan maksud hukum dan dalil haji dan juga umrah. Maksud, hukum dan dalil haji. Yang ini kena tahu dan kena hafal. Tahu dan hafal dan juga faham. Paling penting faham. Itu sebab jawapan dalam SPM dia kalau tidak lengkap dalam buku teks sampai maksud dah dapat markah 2/2 insya-Allah. Okey, yang kedua ialah menjelaskan syarat wajib, rukun, perkara wajib dan juga amalan sunat haji dan umrah. Dan yang ketiga, seterusnya menjelaskan perbandingan, menjelaskan jenis haji, sama ada jenis haji tamattu', haji qiran dan juga haji ifrad. Itu semua murid mesti tahu dan mesti faham. Okey, kita lihat yang umum dulu, apakah maksud haji? Okey, apakah maksud haji? Kita kena tanyalah anak-anak kita yang ada dalam ni. Okey, kita tanya mereka, Ustaz. Yang pertama tu, yang awal tadi sebut nama Nisrina. Dia macam senyum macam nak jawab Nisrina. Okey, Nisrina, apakah maksud haji Nisrina? Maksud haji ialah mengunjungi Baitullah Al-Haram pada bulan-bulan haji untuk mengerjakan ibadah tertentu menurut syarat-syaratnya. Okey, tepat sekali. Terima kasih Nisrina. Jawapan dia 2/2 jika markah penuh. Okey. Itu sebab kita nak menyatakan maksud haji ataupun umrah ni lengkap jawapannya sampai pada syarat-syaratnya. Umpama, Nisrina jawab tadi, mengunjungi Baitullahil Haram. Dah 1 markah kat situ. Pada bulan-bulan tertentu pun boleh, pada bulan-bulan haji pun boleh. Dan mengikut syarat-syaratnya. Barulah lengkap 2 markah. Itu cara dia, Ustaz? Itu cara dia untuk menjawab soalan terminologi atau soalan yang berkaitan dengan maksud. Pengertian sesuatu topik itu. Baik. Itu berkaitan dengan haji. Itu haji. Dan kita nak tahu umrah pula, Ustaz. Umrah pula. Nampak dia nak angkat tangan tadi. Silakan. Siapa? Silakan Iqbal. Okey, silakan Iqbal. Right. Okey, Irfan Iqbal. Okey, teruskan. Umrah ni maksud dia, Ustaz, mengunjungi Baitullah Al-Haram pada bulan-bulan pada bila-bila masa. Pada bila-bila masa dengan ibadah yang tertentu mengikut syarat-syaratnya. Allahu betul, Ustaz? Betul, sangat betul. Okey, terbaik, Iqbal. Terbaik, Iqbal. Boleh pergi haji, boleh pergi umrah. Kalau pergi haji insya-Allah dah perfect, boleh jadi mutawif lagi. Tahniah Iqbal. Okey, umrah ni ialah tadi haji. Haji ialah mengunjungi Baitullah Al-Haram pada bulan haji. Pada bulan haji. Tengok beza dia, pada bulan haji mengerjakan ibadah tertentu menurut syarat-syarat yang tertentu. Itu haji. Umrah dia beza satu tempat aja. Umrah ni pada bila-bila masa. Mengunjungi boleh, menziarahi Baitullah Al-Haram pada bila-bila masa untuk mengerjakan ibadah-ibadah tertentu. Ibadah tu ibadah apa? Seperti sa'i, seperti tawaf, itu ibadah tertentu mengikut syarat-syarat yang tertentu. Jadi itu beza dia. Ya? Beza di antara haji dan umrah. Beza dia ada setempat tu. Beza dia ialah pada masa dia tu bila-bila masa, dan haji pada bulan-bulan yang tertentu. Itu beza dia. Okey, Ustaz. Jadi ada lagi beza lain, nanti kita akan jumpa nanti insya-Allah. Nanti kita jumpa nanti. Kita akan Tapi Ustaz, haji dengan umrah ni kita wajib buat ke, Ustaz? Wajib. Kedua-duanya wajib. Kalau umrah yang pertama tu wajib dibuat. Itu sebab kalau haji tamattu' buat umrah dulu pada bulan haji dan diikuti dengan mengerjakan ibadah haji. Okey, baik, Ustaz. Baru dah lengkap dia. Cantik. Dan selepasnya barulah dia akan jadi sunat. Baru nak pergi umrah yang kedua, ketiga, keempat dia akan jadi sunat. Okey. Baik, Ustaz. Boleh kita terus lagi, Ustaz? Terusnya kita lihat itu hukum haji. Hukum haji dalam jawapan SPM yang sebenar nanti, kalau nak jawab SPM nanti, kena ada hukum dia wajib sekali seumur hidup. Kena ada sampai situ. Jangan wajib saja. Wajib sekali seumur hidup. Kalau kita wajib saja, nanti yang kedua, yang ketiga, yang keempat macam mana? Gitu. Betul. Kena jawab wajib sekali seumur hidup. Sampai situ dah lengkap.
Tapi kalau boleh kita sambung lagi bagi setiap individu yang mukallaf dan berkemampuan. Ini kita nak test jawi ni. Nak test jawi. Alia. Mana Alia? Okey, silakan Alia. Silakan Alia. Alia senyum je Alia. Okey, silakan Alia. Cuba baca sikit. Tengok. Nak dengar suara sikit Alia? Okey, terus Alia. Silakan. Silakan Alia. Ustaz, Nampak tak? tak berapa nak jelas. Tak jelas. Okay. Kita paparkan di skrin. Okey. Nampak? Hukum haji dan umrah Okey. wajib sekali seumur hidup bagi setiap individu yang melengkapi dan berkemampuan. Yang mukallaf. Alia, yang mukallaf. Mualaf dan berkemampuan. Ya, mukallaf. Mungkin dia tak jelas kat depan skrin dia. Ya, Ustaz. Yang mukallaf ya. Yang mukallaf dan berkemampuan. Itulah hukum mengerjakan haji. Okey. Seterusnya kita lihat mana? Dalil. Dalil ni ada dua. Dalil ni ada satu dalil akli dan satu dalil nakli. Dalil akli ni berdasarkan akal. Dalil nakli berdasarkan Al-Quran dan juga berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ni macam siapa nak baca ni? Riz ni baca ni. Okey, silakan. Riz, boleh tak Riz? Nampak tak? Taranum sikit Okey, jap. Okey, nak. Tak apa nampak slide. Okey, sekejap. Okey. Boleh nampak ke? Boleh, Riz. Kejap. Dalil nakli haji dan umrah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa atimul hajja wal umrata lillah. Okey. Maksud dia apa dia, Riz? Maksudnya dan sempurnakanlah ibadah haji dan umrah kerana Allah. Okey, baik Riz. Okey, itu adalah dalil. Dalil ni kalau dimelayukan dia jadi bukti lah. Bukti bahawa ini adalah kewajipan bagi haji dan umrah. Wa atimul hajja wal umrata lillah. Maksudnya dan sempurnakanlah ibadah haji dan umrah kerana Allah. Lillah, kerana Allah. Kalau pergi haji kerana lain, tak sah. Sebab dia ni kerana Allah. Macam kita sembelih haiwan korban, contoh. Kita sembelih haiwan korban, sama ada kambing, kita sembelih niat kerana Allah, barulah sah sembelihan kita. Tapi saya nak title haji tu, Ustaz. Nanti orang panggil saya Haji Aiman. Kalau nak pergi title haji pun tak boleh, Ustaz ada perbahasan banyak perbahasan. Okey, baik Ustaz. Itu berkaitan dengan dalil nakli, Ustaz Dalil nakli. Dalil akli pula macam mana, Ustaz? Dalil akli ni saya bagi contoh dalil akli. Contoh Allah itu Maha Esa. Satu Allah. Kita menggunakan akal kita fikir, kalaulah banyak Allah untuk menguruskan perjalanan planet di atas orbit dia, mungkin dunia ini akan hancur, berkecai. Sebab dua pemikiran, tiga pemikiran. Yang ni Allah Maha Esa, kita fikir Allah Maha Satu, melaksanakan pemerintahan dengan satu je. Itu menunjukkan bahawa akal kita menggunakan dalil akal bahawa Allah itu Maha Esa. Betul, itu Ustaz. Contoh dalil akli. Kalau ada banyak Tuhan nanti bumi yang bulat ni jadi petak, Ustaz. Okey, Ustaz, boleh kita terus lagi? Okey, mana? Kita teruskan lagi mana? Okey, kita teruskan lagi. Spektrum ilmu pun kena baca juga. Kenapa kena baca? Sebab di situ pun kita boleh adakan item soalan kat situ. Okey. Kita tengok contoh antara soalan boleh dikemukakan dalam spektrum ilmu ialah bilakah haji itu disyariatkan? Bilakah disyariatkan haji? Bila? Okey, bila? Mana jawapan awak? Dengan sepatah perkataan saja boleh, iaitu pada tahun ke-5 Hijrah. Okay, tahun ke-5 Hijrah, haji mula disyariatkan. Kalau soalan begitu, bilakah ibadah haji disyariatkan? Pada tahun ke-5 Hijrah. Kalau soalan, bilakah ataupun bulan-bulan haji itu bulan apa? Ataupun bilakah garis masa bulan haji itu? Iaitu yang pertama, bermula di bulan Syawal, Zulqa'dah, dan ketiganya 1 hingga 13 Zulhijjah. Maka tarikh itu adalah tarikh yang perlu kepada kita untuk mengerjakan ibadah haji. Tadi dibeza
Tadi bila mula disyaratkan? Yang ni bilakah garis masa? Bulan-bulan haji itu bila? Kalau kita buat bulan lain, tak sah lah haji kita. Buat bulan Muharram, Safar, semua tidak sah. Sebab haji ni dah tetaplah masa waktu itu. Okey Ustaz, kita nak tahu siapa yang kena pergi haji ni? Budak-budak ke ataupun orang besar ke, orang Islam ke, macam mana ke? Nanti Ustaz boleh terangkan tak Ustaz? Okey, tapi baik. sebelum tu apa kata kita rehat sekejap? Okey, baik, insya-Allah. Okey, para penonton, murid-murid jangan ke mana-mana, kembali selepas ini dalam Sukses SPM 2021. Kembali selepas ini. Didik TV KPM. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Satu lambaian takbir yang kita sebutkan talbiyah Ustaz, bukan takbir dia talbiyah. Ketika mana kita menunaikan ibadah umrah dan ibadah haji ni memang sering-sering kita laungkan. Baik Ustaz. Jadi kita nak tahu Ustaz, adakah semua orang kena melakukan ibadah haji ni ataupun ada syarat-syarat wajib yang perlu dipatuhi baru dia boleh menunaikan ibadah haji ni Ustaz? Dipersilakan. Okey, soalan yang sangat baik. Okey, syarat-syarat wajib haji. Tidak semua wajib haji, dia ada syarat-syarat dia. Antaranya syarat-syarat wajib haji ialah, yang pertamanya ialah Islam. Okey. Jadi jawapan SPM nanti, Haris, Nisrina, alias semua, Islam, kemudian noktah bertindih, tidak wajib bagi orang yang belum Islam, contoh, ataupun yang bukan Islam. Jadi jawapan awak begitu nanti dalam SPM, anak-anak semua, jawapan awak begitu. Islam tidak wajib bagi orang yang bukan Islam. Yang kedua, baligh sampai umur. Tidak wajib orang yang belum baligh. Ketiga, berakal. Berakal ni sempurna akal dia, tidak gila. Okey, yang kelima, merdeka, bukan hamba maksudnya, dan mampu. Mampu dia ada pecahan, ada huraian dia. Dipanggil istita'ah. Dalam bahasa Arabnya istita'ah. Dan istita'ah ni huraian dia jika ada soalan. Jika ada soalan, Nisrina, Aris, Iqbal, Adib, semua ni, jika ada soalan, apakah maksud istita'ah? Soalan dia, apakah maksud istita'ah? Maksud istita'ah, kita lihat pada slide di sini, yang pertama ialah ciri-ciri yang berkemampuan cukup perbelanjaan. Cukup perbelanjaan, pergi dan balik, ada tambang. Dan yang kedua, cukup apa yang kita nak tinggalkan di rumah. Di rumah kita tinggalkan anak, isteri, semua tu cukup untuk mereka selama mana kita berada di sana. Okey kan? Seterusnya kita lihat yang ketiga, cukup keperluan nafkah di rumah dan ada kenderaan yang selamat pergi dan balik. Maksudnya pergi selamat dengan kapal terbang, balik pun selamat dengan kenderaan yang ada untuk kita sampai ke tanah air. Dan bagi wanita pula, bagi perempuan pula, dia ada tambahan lagi syarat. Mendapat keizinan suami dan ada mahram dia untuk pergi ke sana ataupun wakil daripada tabung haji untuk bersama-sama dengan perempuan ini untuk sampai di Mekah. Insya-Allah, mudah-mudahan. Itu dipanggil istita'ah. Okey. Jika soalan apakah maksud istita'ah, begitulah kehendak jawapan dia. Yang pertama, cukup perbelanjaan. Yang kedua, kesihatan, kesihatan yang baik, sempurna kesihatan yang baik dan sesuai cukup perbelanjaan, pergi dan balik, orang yang ditinggalkan di rumah. Kita nak dengar suara daripada siapa? Kita minta Adib lah. Adib senyap daripada tadi dia, Adib. Okey, Ustaz. Okey, Adib, Ustaz ulang balik. Okey, jelaskan. Adib, jelaskan maksud istita'ah. Silakan, Adib. Istita'ah bermaksud mampu dari segi kesihatan, kewangan dan keselamatan. Okey, dah cukup 3. Tapi, Dip, markah untuk markah kena panjangkan sikit. Okey. Cukup perbelanjaan, pergi dan balik. Untuk SPM sebenar nanti cukup perbelanjaan, pergi dan balik. Cukup nafkah untuk yang ditinggalkan di rumah. Selamat kenderaan, pergi dan balik. Bagi perempuan, yang kelima contoh, bagi perempuan, mendapat keizinan suami ataupun pergi bersama mahram dia. Itu dari segi istita'ah. Itu komplit Ustaz komplit insya-Allah. Okey, baik. Penuhlah insya-Allah.
Baik, seterusnya kita lihat selepas syarat wajib haji ni kita pergi rukun haji. Rukun haji ni yang di luar sana dan yang ada di sini, saya nak bagi kreditlah pada Puan Fazriah. Dia cerita satu ayat yang mudah kita faham tentang rukun haji, iaitu Nina went to school by taxi. Nina went to school by taxi. Ingat Aris, nanti kita nak tanya ni dengan Iqbal sekali nak tanya ni. Yang belum lagi siapa Alia sudah. Okay. Alia yang belum. Pas ni Nurin pula. Nurin dah sedia tu. Okey. Nina went to school by taxi. N niat. W wukuf. T tawaf. S sa'i. B bercukur dan T tertib. Nina went to school by taxi. Okey, silakan. Siapa tadi? Nurin Nurin Ustaz. Nurin, silakan Nurin. Okey. Nina went to school by taxi. Okey. N niat. Okey. W wukuf. T tawaf. S sa'i. B tertib. B bercukur. Okey, B bercukur. T tertib. Okey. Nina went to school by taxi. Okey, terima kasih Nurin. Terima kasih Nurin. Hari ni dah bersama-sama kita hari ni, mesti boleh ingat punya. Betul. Nina went to school by taxi. Niat wukuf sa'i. Niat wukuf tawaf sa'i bercukur tertib. 6. Sangat mudah untuk diingati Ustaz. Okey, perbahasan dia, perbincangan dia, ulasan dia, kupasan dia begini. N niat. Niat mengerjakan umrah. Ada niat mengerjakan umrah dan juga niat mengerjakan haji. Apa niat dia? Nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Kita dah pakai ihram nak pergi wukuf. Pada 8 Zulhijjah tu kita dah pergi wukuf, dah pakai ihram, niat. Solat sunat, kemudian bergerak ke Arafah. Yang ke niat bagi umrah pula ialah nawaitul umrah wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Kita dari Malaysia pergi di Madinah 8 hari, biasanya 8 harilah kita buat haji tamattu' ataupun penerbangan awal biasa di Madinah 8 hari. Hari ke-8, selepas 8 hari kita akan pergi ke Mekah dan di Bir Ali itu kita niat. Ya, niat untuk mengerjakan umrah. Okey, itu niatlah rukun. Okay. Yang kedua wukuf. Wukuf di mana? Wukuf ialah di padang Arafah. Di padang Arafah, di Arafah. Tekuk dalam buku di Arafah. Wukuf di padang di Arafah. Bila? Bila? Kalau nak jawab bila, apakah maksud wukuf? Wukuf ialah berada, walaupun seketika berada di Arafah. Ya, pada zuhur 9 Zulhijjah sehingga terbit fajar pada 10 Zulhijjah. Itu waktu yang memang waktu kena berada di sana. Kalau tidak boleh berada di sana, maka tidak sah haji tersebut. Itu sebab beza antara rukun dengan wajib. Rukun, kalau tak buat rukun, maka haji itu tidak sah, akan dibuat selepasnya. Itu beza dengan wajib. Itu beza wajib. Wajib kalau tak buat kena bayar dam. Sah haji tapi kena bayar dam. Rukun ni kalau tertinggal habis. Tinggal habis. Okey, baik Ustaz. Okey, rukun yang seterusnya ialah tawaf di Kaabah. Okey, tawaf di Kaabah. Okey, silakan kita minta Nisrina lagi sekali lah, Nisrina. Nisrina, apakah maksud tawaf Nisrina? Okey. Cari. Silakan. Silakan Nisrina. Okey, silakan Nisrina. Okey. Mengelilingi Baitullah Kaabah sebanyak 7 pusingan bermula di penjuru Hajarul Aswad dan berakhir pada sudut yang sama menurut syarat-syarat tertentu. Dilakukan selepas wukuf bagi haji, dilakukan selepas niat ihram bagi umrah. Okey. Jawapan lengkap sampai tertentu dah dapat 2 markah. Terima kasih Nisrina. Mudah-mudahan Allah merahmati awak semua yang berada dalam. Amin. Insya-Allah. Okey, itu jawapan dia Ustaz. Itu jawapan yang tepat. Baik. 7 mesti ada. Mengelilingi Kaabah 7 pusingan dengan syarat tertentu bermula di Hajarul Aswad. Hajarul Aswad dan berakhir di situ. Berakhir di Hajarul Aswad juga. 7 pusingan dengan yakin. Itu maksud mengelilingi Kaabah 7 kali.
Bagaimana cara dia? Cara dia di Hajarul Aswad, tanda merah tu Hajarul Aswad, kita bermula di situ. Bermula di Hajarul Aswad 7 kali, niat tawaf 7 kali, dan pusingan yang ketujuh di situ, dan selepas tu kita akan solat sunat dan terus pergi sa'i. Di belakang tu ada sa'i, nampak lampu hijau berjalan. Cara ihram untuk wukuf, untuk tawaf ialah ittiba'. Ittiba' ni maksudnya tangan bahu sebelah kanan tu kita akan buka. Untuk kita istilam, mudah istilam semua tu kan. Itu untuk tawaf. Hanya untuk tawaf saja ittiba'. Okey. Itu wukuf, itu tawaf. Kemudian kita pergi kepada sa'i. Sa'i ni berulang alik dari Bukit Safa ke Bukit Marwah. Silakan Haris. Jelaskan sikit Haris. Alright. Macam mana sa'i tu? Macam mana tu? Sa'i tu. Okey. Sa'i. Boleh nampak? Kita tak berapa jelas. Tak berapa jelas. Kita paparkan di skrin untuk awak. Untuk awak. Okey, boleh? Okey, jelas. Rukun haji iaitu salah satunya adalah sa'i. Okey. Sa'i, maksud sa'i adalah berjalan berulang alik sebanyak 7 kali bermula di Bukit Safa dan berakhir di Bukit Marwah menurut syarat-syarat tertentu. Okey Riz, jawapan awak sangat tepat Riz. Okey, sa'i ni berulang alik dari Bukit Safa. Okey, 7 kali bermaksud begini man. Okey, sekarang ni saya berada di Bukit Safa. Okey. Bukit Safa. Okey, akan berjalan niat sa'i akan berjalan pergi ke Bukit Marwah. Okey, pergi ke Bukit Marwah satu kali kira. Maknanya sekali. Dan berjalan lagi sekali ke Bukit Safa 2. Pergi sana 3, datang sini 4, 5, 6 dan 7. Itu sebab berakhir di sana. Okey, selepas berakhir di sana kita pun bergunting. Okey, bergunting ni, okey, ini adalah keadaan kedudukan sa'i tu. Saya sebut tadi ialah dari Bukit Safa, Bukit Marwah sekali, 2 kali, 3 dan ketujuhnya di sana. Okey, selepas itu kita pun bergunting. Bergunting ni maksudnya sampai di sana kita gunting sekurang-kurangnya 3 helai rambut. Bagi lelaki kita boleh bercukur. Itu sebab maksud dia bermula di Bukit Safa dan berakhir di Bukit Marwah. Jadi itu dia punya maksud definisi. Dia sampai situ baru dapat 2 markah. Dia tak macam tawaf Ustaz Dia tak macam tawaf. Okey. Sampai sana kita pun bergunting. Okey, bergunting maksudnya apa? Bergunting tu kita dah bertahallul. Kita bergunting 3 helai rambut, sekurang-kurangnya 3 helai, dan bagi lelaki bagusnya cukurlah. Ya, bercukur. Dia ada kedai dia RM10 je kat situ. RM10. RM10 je. Gunting bagi botak semua. Itu lebih afdal dan sunat lah. Okey, baik. Maka apabila dah bergunting tu, maka selesailah haji pada tahun tersebut. Itu rukun haji. Dan kita buat tertib lah. Maknanya kalau kita tengok Ustaz, simple je Ustaz Ya, betul. Ustaz macam manalah rupa kalau Ustaz botak Okey Ustaz, lepas ni kita Tapi memang saya botak dulu. Lepas ni kita nak sambung lagi Ustaz. Selepas bercukur ni apa benda kita kena buat ni kan? Ya, betul. Tapi kita berehat seketika Ustaz. Okey, baik, mari-mari jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini Sukses SPM 2021. Jangan ke mana-mana. Didik TV KPM. Tepi haji. Ustaz, teringatlah Ustaz kalau pergi umrah tu kan, mesti ada dia kata tepi haji dia kata. Ada Ustaz macam tu. Ya, ada betul mana ada. Okey, itu orang kata di antara kenangan-kenangan kalau pergi sana kan, kalau kita pergi kedai-kedai tu Ustaz Ya, betul. Ingat dia orang siap kata, ini era Fazira. Dia kata ada sebut artis-artis kat Malaysia Ustaz Pandai dia orang kata nak lakukan produk dia lah kan. Okey, baik. Itu di antara perkara-perkara yang berada ketika mana kita melakukan ibadah umrah dan ibadah haji Ustaz. Tadi dah selesai dah tu Ustaz Ya, betul. Bila kita dah bercukur tadi tu. Dah bercukur selesai. RM10 Ustaz Okey, RM10. Bila dah selesai tu, apa lagi Ustaz yang perlu kita buat? Okey, dah selesai semua tu, lengkaplah haji kita. Habislah ya. Dan semasa ni kita lihat selepas rukun semua dah selesai, kita akan pergi kepada perkara wajib haji. Okey, saya ringkaskan. Perkara wajib haji ni apabila kita berada di wukuf di Padang Arafah tu, kita akan pergi niat ihram di miqat pada awalnya. Okey. Antara perkara wajib haji ialah niat ihram di miqat. Apa maksud miqat? Miqat ni ialah
Mikot ni ialah dipanggil sempadan masa. Sempadan masa bagi mikot zamani dan sempadan tempat, mikot makani, tempat zamani masa. Jadi ada tempat-tempat dia. Contoh kita daripada Madinah, bila kita dah terbang pergi Madinah, nak pergi Mekah, ada satu tempat dipanggil mikot Bir Ali. Di situ di Bir Ali itu kita niat mikot untuk umrah. Okey. Di situ dipanggil mikot makani, mikot tempat. Mikot zamani dia. Mikot zamani ni ialah masa haji itu bermula bulan Syawal, bulan Zulkaidah dan juga 1 hingga 13 Zulhijjah. Itu sempadan masa. Kita tak boleh nak bulan lain, bulan itu sahaja. Itu dipanggil mikot zamani. Seterusnya kita lihat perkara berkaitan dengan perkara wajib haji ini ialah melontar. Melontar di Jamratul Kubra. Melontar di Jamratul Kubra. Melontar 7 biji anak batu. Selesai kita di Muzdalifah, bermalam di Muzdalifah juga antara perkara wajib haji. Malam di situ, kemudian kita kutip anak batu, itu adalah perkara sunat. Sunat haji kita kutip untuk melontar Jamratul Kubra 7 biji anak batu. Cara melontar. Cara melontar. Maknanya dia ada cara dia lah. Gaya melontar dengan gaya melontar. Kena baling betul-betul lah Zat. Melontar apa ni? Itu lontar peluru. Lontar peluru. Dan ni lembing kan? 7 biji anak batu. Jamratul Kubra. Silap baling Ustaz, terkena orang depan. Terkena orang depan, kepala pecah kepala. Okey. Sebenarnya perkara wajib ialah melontar di Kubra dan melontar di Jamratul ketiga-tiga jamrah. Selepas tu, lepas Kubra tu, kita bermalam di Mina, juga perkara wajib haji dan melontar ketiga-tiga jamrah. 7 biji anak batu. 7, 7, 7. Pergi depan lagi, 7, 7, 7. Depan lagi, 7, 7, 7. Balik tidur kat Mina. Okey. Balik tidur Mina. Lepas tu perkara wajib haji yang lain ialah meninggalkan perkara ihram. Apabila kita dah pakai ihram tadi, kita kena tinggalkan, menjauhi ihram haji. Kita kena jauh. Contoh apa? Contohnya kita tak boleh nak pakai minyak rambut, tak boleh. Berwangi-wangian tak boleh. Nak memotong kuku tak boleh, nak tutup kepala pun tak boleh. Bagi perempuan pula, bagi perempuan tak boleh nak tutup muka, tak boleh. Tapi kalau dalam kes-kes tertentu, contoh COVID ke apa sini, itu di bawah darurat lah, maksudnya dia boleh lah, maksudnya dipakai. Itu adalah perkara-perkara yang dilarang kita jauhinya. Seterusnya kita lihat ini adalah ihram, ittiba' dan juga pakaian ihram. Dan kita seterusnya haji juga perlu kepada dalam jawapan SPM kita perkara yang kita boleh banding beza, persamaan dan juga perbezaan. Dia akan tanya juga saya? Ya, betul. Okey. Apakah persamaan? Contoh apa kesamaan haji dengan umrah? Boleh jawab dalam aspek begini. Aspek begini cuba Riz. Ya, Ustaz. Persamaan haji. Haji dan umrah. Persamaan haji dan umrah, aspek perkara wajib haji. Perkara wajib haji. Larangan haji. Larangan haji mempunyai mikot makani. Yang kedua, aspek rukun haji. Tawaf, fadah, sa'i, bercukur. Itu adalah persamaan dia. Itu persamaan haji dengan umrah. Perbezaan dia pula, perbezaannya ialah kalau bulan haji, untuk haji pada bulan-bulan haji. Yang ada kat depan Ustaz ni dan yang ada di luar sana, untuk menjawab soalan perbezaan, buat kotak macam ni, kolom. Tulis jawab dalam kolom. Waktu rukun wajib, kemudian haji, bulan haji, ada wukuf dan melontar ketiga-tiga jamrah dan biar selari. Dia punya selari. Bulan haji, bila-bila masa untuk umrah. Ada wukuf haji, umrah tiada wukuf. Perkara wajib ada melontar, yang ni tiada melontar, umrah. Itu beza antara haji dengan umrah. Khususnya kita amalan sunat. Amalan sunat haji, pertama sekali sebelum kita nak pergi wukuf tu di Arafah, iaitu kita kena mandi sunat ihram dulu. Mandi sunat ihram, pakai ihram, sama juga kita pergi umrah tu. Nak buat umrah, kita mandi sunat tu. Mandi sunat, kemudian solat sunat ihram, barulah bergerak. Kemudian bertalbiah sepanjang perjalanan.
Ya, konsep yang silapnya dia talbiah masa tawaf. Masa tawaf tu kita baca doa. Ada bacaan-bacaan yang tertentu. Ya, talbiah kita daripada contoh Bir Ali sampai ke Mekah kita talbiah. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Silakan Iqbal. Cuba talbiah sikit dengan suara Iqbal. Boleh, Bal? Okey, sila. Saya apa sikit Ustaz? Boleh. Sikit pun boleh. Ambil aura haji. Labbaik Allahumma labbaik. Okey. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. La syarika lah. Allah, terbaik Iqbal. Alhamdulillah. Okey, itu adalah talbiah. Sunat kita bertalbiah. Itu amalan-amalan sunat selepas pada kita tawaf, kita nak solat sunat. Solat sunat tawaf ni, sunatnya kita tawaf di belakang mana? Di belakang makam Ibrahim, sunat. Tapi musim haji tak dapatlah, ramai sangat. Itu adalah amalan-amalan sunat. Sesungguhnya ini adalah cara-cara kita nak mengerjakan jenis-jenis haji, haji ifrad, haji kiran dan haji tamattu'. Jadi jemaah haji Malaysia ni biasanya dia akan gunakan kaedah haji tamattu'. Begitulah kebiasaannya. Tapi kena bayar dam lah. Biasanya 450, 500 untuk bayaran kambing dan sebagainya. Sesungguhnya ini adalah kaifiat mengerjakan haji tamattu'. Ya, kaifiat dia bermula di Malaysia, kemudian wukuf di Arafah, kemudian bermalam di Muzdalifah, kemudian melontar Jamratul Kubra, Jamratul Aqabah, kemudian bermalam di Mina. Itulah dia punya kaifiat dia. Jadi anak-anak semua rujuk buku teks. Dalam buku teks itu lengkap kaifiat mengerjakan haji tamattu' ini. Sesungguhnya itu adalah perjalanan haji bermula di Malaysia dan seterusnya di Madinah, sebagaimana yang saya terangkan sebelum tadi, bermula permulaan rancangan tadi. Baik, sesungguhnya garis masa. Garis masa 6 Zulhijjah berihram umrah, melaksanakan umrah, pergi umrah dulu. Kemudian pada 8 tu kita niat ihram untuk nak pergi haji, nak pergi wukuf. Begitulah perjalanan haji, bermula dengan perkara rukun dan juga wajib haji tadi. Kena ikut susunan dia, ikut tarikh-tarikh yang ditetapkan. Tengok sini 11 Zulhijjah melontar di ketiga jamrah. Kemudian melontar dia selepas melontar tu 13 tu balik ke Mekah balik, tawaf ifadah, sa'i, bercukur, selesailah haji kita pada tahun tersebut. Okey. Seterusnya yang terakhir, hikmah haji. Ya. Hikmah haji dalam SPM dia akan fokus kepada bidang apa ataupun aspek apa. Kalau aspek rohani, menghapuskan dosa. Kalau aspek ekonomi, meningkatkan taraf hidup umat Islam. Jadi nak baca buku ataupun nak tengok dalam mana-mana rujukan, soalan dia akan bertumpu kepada aspek. Jadi kalau aspek rohani, maknanya menghapuskan dosa. Jangan bersama aspek rohani pergi jawab ekonomi, maka tak tepatlah jawapan tersebut. Dan yang terakhir, panduan menjawab kebat. Kita ambil satu contoh soalan. Soalan dia, ibadah haji memantapkan iman. Soalan dia, ibadah haji memantapkan iman, kemukakan hujah anda untuk menyokong pernyataan di atas. Jawapan dia mudah. Jawapan dia ialah mulakan dengan hujah saya ataupun pendapat saya. Seterusnya isi. Selepas isi, melalui amalan tersebut, hal ini kerana. Hal ini kerana amalan tersebut telah boleh menyucikan. Amalan haji tadi boleh menyucikan. Dan ketiganya kesannya. Maksud kesannya, kita markah dia akan dapat huraian lengkap kat situ. Dan ditutup dengan oleh itu ini kesimpulan. Jadi selesailah haji yang wajib itu dan umrah yang wajib itu. Dan untuk menjawab SPM, soalan sama ada soalan KBKK ataupun soalan kebat, jawablah dengan cara yang betul. Kalau kebat, jawab dalam bentuk perenggan. Kalau KBKK, jawab dalam bentuk poin. Umpamanya, jelaskan perkara-perkara wajib haji. Niat ihram di miqat, mudah je kan? Bermalam di Mina, bermalam di Muzdalifah. Gitulah kaya dia.
Okey. Maknanya dia kena ada 4 perkara Ustaz Ada 4 perkara, betul. Hujah, yang kedua hadis Yang pertama isi, okey. yang kedua huraian, yang ketiga huraian lengkap, dan yang ketiga yang keempat kesimpulan. Okey Ustaz. Maknanya kalau macam ni berapa markah Ustaz? 4 markah penuh. Cantik. Sebab biasa kebat ni mungkin dia agak berat sikit, Ya, susah betul. Ustaz Ya, betul. Baik Ustaz, seterusnya Ustaz. Okey. Baik Ustaz. Jadi ni di antara soalan yang orang kata mungkin murid-murid dapat lihat bagaimana bentuk cara nak dapat 4 markah penuh Ustaz Isi, huraian dan kesannya dan juga oleh itu adalah kesimpulannya. Baik Ustaz. Mungkin ada tak kesimpulan dalam topik perbincangan kita pada hari ini Ustaz? Silakan. Okey, terima kasih Aiman. Jadi kita dah nak masuk ke penghujung ni. Ya. Nak simpulkan berkaitan dengan apa yang telah kita bincangkan, bentangkan pada hari ini. Yang pertama sekali, pengertian. Pengertian mesti lengkap. Ya, pengertian maksud haji, maksud umrah mesti lengkap. Mengunjungi ataupun menziarahi, kalau umrah boleh menziarahi, mengunjungi Baitullah Al-Haram. Baitullah Al-Haram pada, kalau haji pada bulan-bulan tertentu, kalau umrah pada bila-bila masa tertentu, menunaikan ibadah tertentu dengan syarat-syaratnya. Lengkap sampai situ baru dapat markah penuh 22. Okey, ingat formula Nina went to school by taxi. Yes. Niat, wukuf, tawaf, sa'i, bercukur dan tertib. Okey, perkara wajib haji. Ya. Niat di miqat, dan juga kita ada bermalam di Muzdalifah, bermalam di Mina. Ingat 3 tu pun dah dapat cantik markah penuh. Jadi maknanya itu di antara benda yang kita gariskan lah dalam kita nak mendapat markah full mark dalam topik ni Ustaz. Okey, baik. Kita nak ucapkan terima kasih kepada Ustaz Amri dan juga murid-murid kita pada hari ini Ustaz. Nak lagi syok Ustaz, nanti kita buat praktikal kat sekolah. Ya, betul. Okey, baik. Dan terima kasih kepada murid-murid yang bersama dengan kita pada hari ini. Kita doakan mudah-mudahan semuanya dapat pergi umrah, semuanya dapat pergi haji. Terima kasih sekali lagi Ustaz dan murid-murid kita pada hari ini. Rezeki kita jumpa lagi. Sukses SPM 2021. Bye-bye semua. Boleh bye-bye sikit tak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Didik TV KPM. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin merakamkan ucapan doa buat anak-anak didik agar berjaya dalam semua lapangan yang dicuburi. Khususnya juga untuk anak-anak yang akan menduduki SPM nanti. Ditujukan khas juga untuk anak lelaki saya Muhammad Badrul Munir agar berjaya dalam SPM yang akan didudukinya pada tahun 2022 nanti. Jadi harapan daripada seorang ibu dan juga ibu bapa di luar sana, semoga kejayaan ini adalah bukan semata-mata kejayaan di dunia sahaja, bahkan kejayaan fi daraini, dunia dan akhirat. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan ini ingin menitipkan doa buat anak-anak didik saya yang sangat saya kasihi, terutama anak-anak didik saya yang akan menduduki peperiksaan SPM nanti. Semoga anak-anak ini akan beroleh kejayaan yang cemerlang dalam segala bidang yang mereka ceburi dan walau di mana juga mereka berada, insya-Allah. Tak lupa juga doa ini saya titipkan buat anak anda sulung saya Nur Hazikah binti Muhammad Za'ba yang akan menduduki peperiksaan SPM pada tahun ini, dan juga anak anda kedua saya Nur Syafiqah binti Muhammad Za'ba yang akan menduduki peperiksaan SPM pada tahun 2022 nanti. Besarlah harapan saya sebagai seorang ibu, bahkan saya juga sebagai seorang pendidik, untuk melihat anak-anak ini menjadi anak-anak yang cemerlang di dunia dan di akhirat, juga menjadi anak-anak yang soleh dan solehah kepada kedua ibu bapa mereka. Disesuai dengan doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. InsyaAllah, mudah-mudahan. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.